Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So Zo akan buat review market untuk sebelah malam ini dan sedikit analisis, sedikit technical analysis untuk tengok harga market dan kita mencari potensi untuk position untuk buy. So guys, sebelum Zo teruskan lagi untuk agenda kita malam ini, so please like, please subscribe untuk tengok lebih banyak video yang Zo akan dapat lah, dan please komen di bawah sekiranya ada sebarang pertanyaan. So guys, first thing first, let's go kita check kita punya coin market cap. Macam mana coin market cap kita daripada pagi tadi kita Zo buat review, dan sebelah malam macam mana keadaan dia. Okay, Zo akan zoom sikit untuk coin market ni, so semua boleh tengok lah. Dan terus kita tengok apa yang perlu kita tengok kat coin market adalah first thing first, kita tengok total market cap berapa untuk malam ni. So untuk malam ni adalah 1.5 trillion. Meski drop sikit, Zo kat silap pagi tadi 1.7. And volume pun volume tu rasa bertambah daripada 130, 146 rasa bertambah. Saya tak ingat dah pagi tadi berapa. And then BTC meningkat lah, dominan daripada 42.7, kemudian kita tengok lah 43.1. So bila meningkat ni kita akan tengok lah, maknanya harga BTC akan jatuh. So kenapa jatuh nanti Saya akan terangkan kenapa. Right, so jom kita tengok review untuk coin sedikit. Kita tengok macam mana BTC dalam belum pun 24 hour, pukul 8 nanti kita akan dapat yang full punya. Tengok harga price berbanding 36, tadi tu tengok hampir dalam 35k, so 7% jatuh. Ethereum 8.7%, Binance 11%, Cardano 10% daripada 17 semalam sampai 15. Ini sebabkan BTC jatuh lagi. So nanti tu akan tunjuklah dia punya support lagi. Kalau ada masa nanti tu tunjukkan Cardano punya chart. Kemudian SRP 0.8, Dogecoin 0.3, Quantum 21. So macam tu nak tengok Matic. Ok, Matic jatuh balik daripada 2.2 jatuh balik 1.8, di mana yang 2 minggu lepas dia buat kenaikan banyak 50% lah. Coin lain semua jatuh, tapi dia seorang-seorang je naik. Okay, so let's go, kita pergi ke kita punya chart, kita tengok. So guys, inilah chart Zul. So basically untuk beginner mungkin agak banyak dia mendrawing. So malam ni Zul akan buat satu ni, Zul akan delete semua Zul punya charting dan support, dan Zul akan draw baru. So siapa yang beginner boleh tengok macam mana Zul buat untuk Zul punya predict kat mana price. So banyak TA lah. So ini Zul akan delete semua dulu. Right, so inilah Zul akan delete. So daily, so apa yang selalu Zul akan buat, Zul akan pergi kat daily dulu. So inilah chart yang anda tengok. Kalau anda baru ke trading view, anda boleh ke trading view untuk tengok macam mana nak ni. Anda perlukan browser saja. Kalau dekat phone, anda boleh download dia app trading view. So ini tradingview.com. So nanti boleh masuk lah. Dekat sini dia akan automatic tu. Ni adalah charting free. So siapa-siapa pun boleh access. So guys, so ini daily. So apa yang first Zul nak tengok adalah Zul akan chart, tengok apa sekarang ni kita berlaku penurunan. And then apa Zul pertama tu adalah Zul akan cari dia punya trend line. So apa trend line Zul akan tengok. Ini sekarang trend jatuh. So Zul ambil higher high to higher low. So akan draw satu garisan. So which is kalau price nak naik lagi, indikator kita price kena break trend line support ni, kena naik atas, barulah kita boleh panggil price keadaan bullish lah, bullish yang strong. Kemudian tu nak tengok lagi kat mana support yang bawah ni. So support bawah ni, apa yang tu nampak ialah kat sini. Sebab sebelum ni kita ada head and shoulder, and then head and shoulder kita pun dah play. So sebelum itu kita ada support yang ni lah. Sebelum tu kita ada trendline yang ini. Right, kita ada trendline yang ini. So yang ini yang mas kita ada reversal pattern daripada bullish tu, harga jatuh bawah disebabkan head and shoulder ni lah. So head shoulder yang ni. Alright, left shoulder, head, right shoulder, dan price target kita pun dah sampai lah sebenarnya. Alright, so lepas tu apa lagi yang Zul akan draw ialah Zul akan draw sedikit lagi untuk trend line lagi satu lagi. Sebab kat ni Zul ada nampak satu lagi trend line untuk sebelum ni. And then okay, kita lock. And then ini pun kita lock. So tak ada movement lah, kita tak easily move dia punya trend line. So and then another trend line tu nak tengok adalah trend line yang ini. Ini tak perlu, ini tak perlu. Alright, so trend line yang ni, dua ni daripada swing low ni dan swing low ni.
Right, so inilah trend line yang Zul tengah monitor. Tu basically adalah lebih kepada yang macam ni lah. So, tapi yang ini sebabkan ini adalah satu trend line penting sebab kita trend line daripada head and shoulder. So dia akan menjadi satu support ataupun satu resistance yang kuat lah. So dia akan draw lah untuk tu. So ini yang first. Kemudian dia nak cari kat mana support, kat mana resistance. So untuk daily one, resistance tu adalah kita ambil daripada swing height. Sorry, salah. Baik, kita ambil Fibonacci. Baik, kita draw daripada swing height to swing low. So kita akan dapat kita punya Fibonacci 0.6, antara 0.6 dan 0.7. So kat situlah kita akan draw box kita. So dia akan ambil box, dia akan draw box situ. Right, so ni so dia akan tukar color purple lah. Selalu dia punya resistance dia akan color purple. Then ini pun purple. Then kita lock. Dan kita punya Fibo kita boleh buang. So sekarang hanya tinggal kita punya so kita punya line. So kita tahu price kalau nak buat jadi bullish balik, dia kena price break ini, trend line ni, dan break resistance lah. Yang terutama kena break resistance lah, box resistance tu. Meaning kalau break resistance tu kita akan tengok lah price akan shoot lagi atas dan lagi tinggi dan buat new all time high lah. Then kat mana support. So kat support ni kita ada kat sini. So kita cari untuk support ni. Right, first kita ambil daripada swing low to swing high. So last swing low ialah sini. So sebenarnya support ni dah tak valid sebab support ni pun dah break. Sebab apa? Kedua tunjuk kena 0.6 kena 0.7. Kita ada support kat sini. Dan support ni sebenarnya dah break pun. So support ni sebenarnya dah tak valid. So kita akan cari lagi swing slow. So inilah support kita dah break pun yang ni dah tak valid lah. So kita boleh buang. So kita bila swing low ni dah tak lepas. So kita akan cari swing low yang baru. So swing low yang baru yang tu nampak yang kat sini lah. Okay, yang kat sini. Swing low yang baru. Sebab apa? Bila dia buat satu anti ni, dan dia break ni dan terus naik atas. So sebagai tu tengok itulah sebagai satu swing low yang sebelum lagi yang swing low yang baru ni. So pertama kita akan tarik Fibonacci, right, daripada swing low ke swing high. Right, so kita akan buang dulu yang Fibonacci lama ni. Okey, swing low dulu. So kita akan nampak lah satu ada box antara 0.6 dan 0.7. Kita akan draw ini, kita tarik panjang sikit sama dengan resistance atas. So mean kita Zuan nampak box atas dengan bawah itulah box yang main yang kita perlu tengok lah. Tu kita lock and then kita buang dia punya Fibonacci. So sekarang ni inilah yang Zuan nak tengok. Apa mana price sekarang berada di keadaan downtrend, and then kat mana potential price tu bermain adalah di kawasan ni lah. Sama dia akan bound di kawasan ni. And then kita ada masuk kawasan support ni. Kita tengok mungkin ada bounce balik ke atas. Bukan naik ni, mungkin dia jatuh bawah balik. So selalunya price akan berkisar dalam kawasan ni lah. Kawasan atas, kawasan support dan kawasan kita punya trend line. So itu yang Zul akan nak tengok apa price akan prediction. So kita akan carilah. Kita akan cari pattern, kita akan cari candlestick, dan kita tengok RSI, stop. Itulah yang lebih detail lah. So apa yang basic yang untuk beginner kena fahami lah. Kena tahu macam mana nak cari kita punya resistance dan kita punya support. Kemudian kalau advance sikit boleh chart ni lah, boleh buat kita punya trend line. Cari kita punya trend line. So next, apa lagi kepada ni? Itu tak daily. So kita dah dapat tahu kat daily inilah yang kita nak tengok price macam mana. Sama ada price tu sekarang dah berlaku rejection dekat trend line resistance, balik ke support. So kena tengok kat mana dia berhenti kat support ni. So untuk itu kita kena tengok lagi detail untuk yang lebih frame lagi kecil lah. So yang lagi cuba H4. So ini adalah kat daily. So kita akan pergi kat H4. So kat H4 bila kita zoom sikit, ini yang kita dapat. So kita tengok sini apa yang sedang berlaku kat sini. So macam semalam Zul dah detect kita ada falling wedge. Right, so ini falling wedge ni. Kita akan draw satu pattern. Right, dengan sini. Right, semalam yang macam ni. Right, ini adalah falling wedge yang semalam. Rising wedge. So rising wedge macam tu cakap adalah rising wedge adalah pattern bearish. Kita tengok kalau kat sini adalah rising wedge pattern, yang mana rising wedge ni adalah bearish pattern lah. So mostly 60% price tu akan break ke bawah. So macam mana kita dapat price tu? So kita measure daripada high ni kepada low ni, dan kita ambil lah daripada kawasan apex
apa tu kawasan impact adalah kawasan yang bucu tajam ni lah. So price target tu lah kat sini. So kita tengok macam mana price almost hit kita punya price kita punya ni lah price target. So kalau kita tengok lepas ni, Zul nak tengok macam mana nak tahu price target ni valid tak valid. So kita akan cari ada tak support kat kawasan ni. So bila kita akan cari support yang lebih kecil, so kita ambil Fibonacci dan kita ada dua kita boleh tarik, sama ada swing low ni, swing lower high ataupun lower low. So sejarakan ambil daripada lower low lah. So ambil yang paling lower low kat sini, and then paling ambil higher high. Higher high kita kat sini lah. So walaupun ini kat sini kita ada higher high kat sini, so kita ada swing lower low and lower high. So kita tarik Fibonacci dari swing low to swing high, kita akan dapat lah kat mana 0.6 dan 0.7 tu. Kita ada kat kawasan ni lah lebih kurang, kat kawasan ni. Dan kita tengok lah macam mana price tu betul-betul kita punya target dekat dalam punya support minor. So tu lah price akan sampai bila tak tahu, mungkin malam ni, mungkin pagi ni, kita tengok besok. Sebab apa, kalau ikutkan daripada petang tadi Zone Monitor, price pun dah cuba untuk break maknanya, dan pukul 8 tadi buka candle baru dan inilah, dan start bound. So adakah price tu akan sampai atau tidak kat sini, tu tak tahu. Mungkin dia akan start bound dah. Sebab apa, kalau Zul tengok kat sini, kita kalau Zul tak ambil yang satu lagi pattern, which is kalau Zul ambil daripada draw ini, Zul padam draw ni. Okay, kalau Zul ambil lagi satu Fibonacci daripada lower high to swing high ini, so ambil yang ini je. Apa yang Zul tengok, dia tak ambil yang ini. Kalau Zul ambil yang ini, probably dah price dah sampai kat sini. So kita tengok, so, ambil Fibonacci, swing low to swing high. Price pun kalau ikutkan sini pun belum sampai lagi betul-betul dekat sini kalau kita tengok. Alright, so kalau kita tengok banyak sangat tu nanti kita ni lah. So tu cadangkan ambil yang ni dia, yang paling tinggi dan paling rendah. So bila paling tinggi macam ni lah, kita ambil yang ini. Tu swing low to swing high kat atas ni. Jadi kita draw Fibonacci dan kita dapatlah 0.6 dan 0.7 kat kawasan tu. Kat kawasan ini. So guys, so kalau kita tengok price mungkin akan sentuh sikit lagi. And then macam ada detect juga lagi satu, kita ada satu lagi pattern yang besar, iaitu pattern symmetrical triangle. So symmetrical triangle ni bila berlaku, bila price tu adalah dalam downtrend, so most probably price tu akan break lagi bawah lah. So tu akan draw kat mana symmetrical triangle tu. Tu yang ini. Alright. So yang ni tu akan buat garisan putih juga. So apa yang kita tengok, so kita punya yang ini dah valid. So tu akan buat ni lah, buat garisan putus-putus. So nanti kita tak confuse lah dengan trend line yang next kita tengok. Okay, ini trend line yang kita dah monitor semalam dan price pun dah break. So cuma kita tunggu sama ada sampai price ke tak sampai price. So price pun sedang buat correction balik sebab daripada satu hari merah semua. So publik tengoklah macam mana price ni mungkin akan jatuh balik atau tak. Zul punya agakkan mungkin dia akan jatuh lagi lah, untuk kurang-kurangnya touch box kita punya orange box support dan barulah berlaku bound. Alright, so lepas ni apa nak tengok adalah symmetrical triangle, which is ni daripada trendline head and shoulder yang lepas dengan yang baru zone ni, iaitu kita panggil yang kawasan petak ni adalah symmetrical triangle. Lalu tu symmetrical triangle ni adalah inilah satu pattern yang mana pattern yang kalau kita nak agak dia punya price target adalah bergantung pada trendline market lah. So kalau market tu down, so 60% dia akan jatuh ke bawah. So pattern tu kita panggil pattern symmetrical macam spell dia pun dah salah lah, symmetrical triangle. So spelling kat situ symmetrical tu salah, tapi Zul pun tak ingat dia macam spelling lah. So itulah kita panggil symmetrical triangle. So symmetrical ialah yang ni lah, yang tu cakap tadi, yang tu gariskan ni lah, yang petak ni. So price target dia adalah lebih kurang dalam, kalau dia break lagi, tapi yang ni belum confirmation lagi, price kita tak tahu bila dia break. So kalau untuk expected adalah price akan sampai sini, kemudian buat satu lagi bound ke atas. So kalau dia break atas ni, meaning kita punya symmetrical triangle tak valid. Tapi kalau dia bound balik ke bawah ni, possible dia akan boleh ni lah buat break ke bawah, which is kalau break ke bawah kita punya target almost dekat kawasan
dia punya target lah dalam 20k, 28k begitu lah, dan kita punya bawah trendline. So sebab tu tengok trendline ni agak penting tengok, dia punya price tu lebih kurang sama je. So apa yang tu nak monitor itulah yang tu tengok malam ni ialah kita punya rising wedge dah complete, almost complete. Kemudian apa lagi yang tu nak tengok ialah ada satu lagi, iaitu potensi untuk kita berlaku reversal pattern lagi sekali, which is macam tu cakap sebelum ni, kita ada reversal pattern kita yang gagal, kemudian bertukar menjadi bearish pattern. Kemudian nampak ada satu lagi lah potential untuk jadi reversal pattern, which is bagus kalau reversal pattern ni berlaku, and then price boleh shoot ke atas lah, ke hampir 50k dan 5k. So apa yang tu ialah kita tengok head and shoulder lah, head and shoulder iaitu yang ni satu, inilah left, ini right, dan probably yang ini adalah right dia. So tu akan draw satu menggunakan ni satu indicator dekat trading view. So tak cari dia punya head and shoulder. Okey ni. So kita draw kita punya left. So left ni agak tricky sebab kita ada yang swing low ini, dan swing selalunya dia akan ambil swing low, tapi yang ini terlalu bawah, tapi dia akan ambil yang swing low yang satu lagi yang hijau ni. Dia akan ambil yang ni, and then kita ambil draw di sini, kita ambil head paling bawah, and then kita ambil yang ini, and then kita tengok target kita punya right. So sekarang ni right kita tak tahu kat mana lagi, so kita anggar kat sini sebab kita ada support. Tapi selalunya macam mana Zul buat ialah senang je, Zul akan ambil dia punya target, so ambil kat sini, right, panjang left, selalunya left and right shoulder dia akan sama lah. So kita akan ambil ini, so potential dekat mana. Kalau kat sini dia punya penurunan tadi, kita tengok lah probably dekat kawasan ni lah, daripada kawasan bound ni. So kita tengok kat mana, so betul-betul dalam kawasan kita punya box resistance yang Zul draw tadi. So potential adalah ini adalah kawasan kita punya ni lah. So siapa nak buy, Zul pun dah letak Zul punya buy limit dekat 33k kat sini. So masuk position buy limit, Zul letak 33k. So 33k adalah lebih kurang dekat sini lah, bawah sikit pada ni, almost dekat ni. And then mungkin lagi 2 adjust dalam 33,500. So mungkin Zul atas sikit ataupun 34. Probably kat 34 sebab tu tak nak miss, takut dia sentuh sikit je lagi. So tu akan adjust lagi lah kat Binance. Tu punya buy limit dekat 34k. So hopefully dia akan touch. Kemudian kita buatlah right, kita punya right shoulder. Kemudian hopefully kita punya right shoulder break pattern ni, and then naik ke atas lah. So hopefully sebab apa, kalau head shoulder ni fail juga, so kita akan tengok lah setelah buat right shoulder gagal, kita akan tengok lah price ni akan bermain dalam semi triangle, which is semi triangle ni adalah bear punya target lah. Macam cakap, kalau pattern macam ni, kalau price masuk di atas, dia 60% dia akan price break ke bawah lah. So break ke bawah tu nak nampak kemungkinan besar dia akan pergi balik test, dia akan cuba test untuk trendline yang bawah ni. Macam mana dia test yang ini, so probably dia akan test bawah ni. So lebih kurang dalam 26k. So 26k kita punya ada last support kalau weekly. Kita ada last support kat sini antara 25 ke 20k. And then itu hopefully benda tu tak berlaku. Hopefully price boleh terus regain daripada buat head and shoulder dan break head and shoulder. And then kita boleh tengok lah price tu probably akan naik balik almost hampir dekat 58 dan 52. Tapi kita ingat dekat atas ni kita ada satu trendline yang penting, trend 42k. Kenapa tu cakap 42k penting ialah kalau kita pergi dekat daily, kita tengok kita ada satu kawasan di mana yang price ini menentukan lah. Ini gagal, dia jatuh ke bawah, break sini, bila break sini dia test balik, and then dia pergi ke all time high lah, ke 64k. Dan kita tengok macam mana bila price tu break je kawasan ni, price tu terus jatuh bawah. So apa kita tengok adalah price ni kena break atas ni, kemudian baru kita dapat sedikit momentum kuat untuk bullish, price menjadi kembali strong bullish lah. So macam dekat 42 tu adalah salah satu yang tu tengok juga. So tu akan lock kat sini, tu kat warna hijau. So maintain kita dapat monitor lah. So tak perlu kita draw setiap hari. So bullish kita pun tengok harian kat mana kita punya pattern. And then kita pergi 4 hours balik. Macam cakap, kita akan sedang ni lah menantikan tengok macam mana price ni. Hopefully untuk sampai pagi besok ataupun hari besok. Hari besok mungkin kita tengok head shoulder ni akan complete. Macam mana kita tengok hari ni, satu hari merah,
dan kemungkinan besar besok satu hari kita akan tengok hijau balik lah. Sebab apa? Kita berdasarkan kita punya dekat BTC dominant, macam cakap, kalau hari ni kalau semalam BTC dominant naik, kalau malam dia akan berlawan. Macam mana tu cakap, kalau BTC naik, BTC dominant naik, maknanya BTC dominant naik, and then harga BTC akan jatuh. So meaning dia akan ikut lah, meaning BTC dominant akan cepat satu hari, macam tu lah. So kalau kita tengok hari malam ni, kalau BTC dominant jatuh, right, so selain macam mana kita tengok, macam nak masukkan, kita tengok ini hari ni ialah dominan naik, sehari sebelum tu adalah turun. So disebabkan semalam turun, sebab itulah kita tengok BTC hari ni turun. So tapi kita tengok hari ni untuk dominan harga dia naik, so kita akan tengok untuk hari besok BTC akan naik juga. Sebab tu dekat dia macam delay satu hari lah. So indikator untuk dominan DBC penting lah. Sebab tu dapat agak macam mana price tu akan buat pergerakan price. Tapi pergerakan price tu adalah yang nak tengok, yang penting adalah breakout lah. So apa yang nak tengok ni adalah breakout head and shoulder kita, kemudian possible akan pergi balik ke 42 dan hopefully break ke atas, dan break ke atas sampailah kita punya resistance at least 52%. So hopefully dapat break ke atas dan buat all time high lah. Sebab rasa dah lebih kurang dalam sebulan, so almost kita dalam downtrend. So hopefully price recover dengan cepat. Tapi kalau dia cakap, kalau price jatuh break daripada bawah 26 ni, so kita akan tengok lah, mainly kita akan lambat regain, maybe end of year baru hujung tahun ni baru tengok regain. So tapi kalau price dapat regain ni, mungkin kita tengok dalam 2 atau 3 bulan lagi kita akan kembali tengok all time high baru, di mana target tu adalah dekat 88k dan 120k. So rasa itu je untuk penerangan untuk BTC malam ni. So hopefully semua dapat belajar sikit macam mana tu buat charting. Dan apa yang semua ni nak tengok sekarang adalah, yang pertama, macam mana head and shoulder kita complete atau tidak. Kemudian kita punya sekarang ni bearish lawan bull, which is bull ada head and shoulder dan reversal pattern very good indicator bahawa price tu akan naik ke atas. Dan kita ada symmetrical triangle, which is yang price menunjukkan harga akan turun bawah. So mana price akan naik ke atas atau turun bawah, tu tak tahu, tapi bergantung kepada pattern lah. So kalau dia break pattern tu, dia akan tunjuk lah. Kalau head shoulder dia break, kita akan naik ke atas. Kalau symmetrical triangle break bawah, so kita akan tengok harga ke bawah. So let's go. Untuk nak tunjuk sikit dekat Ada, sebab apa, Ada itu ada kawan tu tanya nak beli kat mana. So masa tu price dekat kawasan ni, almost kawasan ni, and then tu agak ni dalam kurang 1.5, tapi malam ni turun lagi bawah. Tu sebab apa dia turun bawah lagi? Sebab dia ada support lagi kat sini, dia sama juga. So kalau draw punya Fibonacci daripada swing low to swing high, so kita akan dapat lah support kat sini. So probably siapa yang nak top up lagi BTC, so nak top up lagi ke Dana, boleh tunggu kat sini. Almost price dekat 1.3, 1.2. So walaupun dah beli kat Atin, tak ada masalah, kita pegang hold dekat set kita. And then kalau murah lagi kita dapat. Sebab apa? Kita tengok price all time high untuk Cardano adalah 2.5. So Cardano pun smart contract dah on the way. So macam cakap, kalau betul besok price naik mengikut BTC, so macam cakap, harga sekarang altcoin lain semua ikut BTC ya. Kalau BTC jatuh, harga lain pun jatuh, harga BTC naik, dia naik. So macam mana tu predict bahawa besok mungkin kita tengok akan ada kenaikan sampai 40k balik. So kat situ kita akan tengok lah. Cardano pun mungkin malam ni dia akan hit sikit lagi. Untuk Cardano mungkin dia akan turun sikit lagi area bawah ni, and then boleh grab kat area 1.4, 1.3, dan kita tengok lah besok akan kena kenaikan. And then tu nak tengok juga kat Cardano ni ada head and shoulder juga, pattern head and shoulder. So tu akan tu punya adjust tu punya head and shoulder. So head and shoulder ni kita akan buat untuk line ni lah, line ni. So akan draw line dulu, swing alright. So kita nak tengok lah swing ni. So kita tengok macam mana reaksi dia, ini dan ini. Alright, so macam mana price target, macam tu cakap tadi, kita ambil yang ini dan ke left shoulder, kita akan measure kat sini. Alright, so macam tu cakap, price betul-betul dekat kawasan support. So boleh ni lah, boleh letak buy limit at least dekat 1.3 kalau tak terlepas. Kalau nak lagi murah mungkin dekat 1.2.
antara 1.25 ataupun 1.3 lah. So boleh letaklah buy limit situ. So kalau hit kita tengoklah, besok kita akan tengok kenaikan ada untuk test sama juga, pattern yang sama juga daripada BTC. Dia ada head and shoulder dan symmetrical triangle, which is macam dia cakap dekat BTC, kalau head and shoulder menang kita naik atas, kalau gagal break sini jatuh balik bawah dan break bawah ni, so symmetrical menang. So sebab itulah tu cakap price sekarang memang bull dengan bear memang fight, hari-hari ada fight. Kalau hari ni dia buat pattern bullish, besok dia buat bearish, lepas tu macam cakap semalam dia buat bearish untuk BC, so malam ni dia nak buat bullish balik. So bergantung pada ni lah, break pattern tu, sama ada siapa yang menang, kita tengoklah. So Zul tak tahu price nak ke mana, tapi Zul hanya boleh agak berdasarkan trendline, support dan support resistance. So apa yang Zul tengok, Zul akan buat buy dekat kawasan ni. Tapi Cardano Zul tak belilah sebab Zul ada dah agak banyak. Apa yang Zul sekarang tumpu lah, Zul nak tumpu untuk BTC. So macam Zul cakap, Zul akan adjust punya buy limit 2333, Zul akan adjust kat 34k lah. So which is kalau in case kalau price jatuh bawah lagi, Zul tak masalah, Zul akan hold tu punya asset BTC, dan Zul akan buy lah lagi satu dekat 25. So lagi bawah Zul akan buy. Zul tahu sebab bagi untuk long term BTC akan naik balik. Dan macam Zul cakap, Zul ada price target almost dekat 88k dengan 120k. So hopefully untuk bila BTC akan recovery, almost mungkin satu hujung tahun ni ataupun lagi cepat. So guys, sebelum Zul akhiri untuk video malam ni, so guys, untuk bantu Zul tekan like, subscribe dan komen, dan tanya apa-apa saja di komen tu, Zul untuk sebarang yang tidak faham, and then kemudian next video Zul akan boleh terangkan lah. And then untuk lagi adalah Zul perlukan bantuan daripada ni lah, mana subscriber Zul untuk beri komen. Sebab apa, setiap komen yang betul dapat beri idea Zul lah, macam mana hari ni ada komen kat Zul, dia komen macam mana nak tengok price buy dan sell tu, Zul tunjuk lah. So sebab tu lah tadi Zul awal-awal tadi Zul delete Zul semua punya cara Zul punya draw, dan Zul tunjuk lah malam ni. So hopefully siapa yang malam ni tengok boleh catat kat mana-mana, kat buku. So kalau nak berjaya kena standby buku nampil lah. Zul pun ada draw Zul punya chart, so tengoklah Zul ada draw punya chart. So sebab apa, kadang-kadang kita tak ingat, so bila kita tulis dan kita buat tengok chart, lama-lama kita akan faham lah. So guys, Zul rasa itu je untuk malam ini. Jumpa lagi untuk review pagi esok. So hopefully video ni tak panjang kat duration, harus nampak bawah 30 minit. So guys, Assalamualaikum, selamat malam dan bye bye.